Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Kita kini akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 2. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah kesihatan diri dan reproduktif. Fokus kita adalah postur badan. Anda bersama saya, Cikgu Farhan, akan mengajar anda apakah itu postur badan. Okey. Sebelum kita belajar apa itu postur badan, ini adalah objektif pembelajaran kita. Ada dua sahaja, iaitu murid dapat menyatakan maksud postur rehat dan tidur. Okey. Maksud dia, bila kita dah habis belajar ni ataupun murid dah habis tengok video ni, murid-murid kamu semua dapat bagi tahu cikgu ataupun sesiapa saja apa tu postur, apa itu rehat, apa itu tidur. Okey, objektif yang kedua adalah murid dapat mengaplikasikan postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. Maksud dia dekat sini, apabila kamu sudah pun habis tengok video ni, kamu dah habis belajar video ini, kamu dapat mengamalkan postur yang betul. Apa tu postur? Kejap lagi kita akan pergi. Sabar murid-murid ya. Okey. Ini saat yang sangat penting. Postur. Postur bermaksud bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Bentuk postur ni bermaksud bentuk tubuh. Postur ada yang betul, ada yang salah. Sekejap lagi kita akan belajar postur yang betul, postur yang salah semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Yang penting kamu faham postur bermaksud bentuk tubuh. Okay, bentuk tubuh kamu macam ni ke? Tengok sekarang. Ataupun badan kamu tegak ke? Ataupun ke belakang ke? Faham? Saya harap kamu faham. Ini adalah postur. Okay. Kemudian kita pergi kepada rehat. Rehat bermaksud berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Aktiviti fizikal ni maksudnya perbuatan lah, melibatkan pergerakan tubuh badan kamu. Dan aktiviti mental ni contohnya kamu belajar, berfikir. Itu menggunakan mental. Itu adalah aktiviti, perlakuan. Rehat bermaksud berhenti sementara, stop sekejap. Contohnya kamu sedang berlari dekat padang kan. Kalau kamu berlari dekat padang, boleh tak kamu berlari berterusan 5-6 jam? Tak boleh. Jadi, kamu perlu berhenti sekejap semasa berlari. Kenapa perlu rehat? Rehat sangatlah penting kerana ia adalah masa untuk kamu mengembalikan tenaga kamu yang hilang semasa kamu melakukan aktiviti harian. Contohnya dekat sekolah. Pada pukul 7 pagi sehingga pukul 9 pagi kamu belajar dalam kelas, betul? Okey. Kemudian kamu ada rehat 9 sampai pukul 10. Okey. Kemudian kita sambung balik belajar pukul 10 sampai pukul 1. Okey, kenapa perlu adanya rehat? Sebab waktu kamu belajar tu kamu menggunakan mental kamu ketika kamu belajar dalam kelas. Kalau kamu ada kelas PJ, kamu menggunakan fizikal kamu. Mungkin cikgu suruh berlari keliling padang, buat gulingan, bermain bola sepak ke. Itu menggunakan aktiviti fizikal. Jadi, apabila kita buat sesuatu, kita kenalah ada waktu rehat dia. Okey, faham murid-murid apakah itu rehat? Seperti yang tertulis, rehat bermaksud berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Okey. Postur kamu dah faham. Rehat kamu dah faham. Ini lagilah kamu faham. Okey, tidur. Apa tu tidur? Mesti semua dah ada jawapan masing-masing. Okey, kita tengok kepada ayat tersebut. Tidur bermaksud melelapkan mata dan merehatkan badan.
Okey, apabila kamu melelapkan ni, melelapkan ni maksud dia tutup mata. Okey, tengok mata saya. Okey, kalau saya tutup mata saya rehatkan badan saya dekat bersandar dekat kerusi ni, itu maksudnya saya tidur lah tu. Okey, faham murid-murid? Ataupun biasanya kamu atas katil kan, rumah kamu ada katil, mak kata, pergi tidur, apa kamu buat? Pergi atas katil, baring, tutup mata. Kan? Okey, itulah maksud tidur murid-murid. Okey, kita dah pun belajar maksud postur, maksud rehat dan maksud tidur. Seterusnya, kita pergi kepada postur badan yang betul. Okay, kita lihat dekat sini. Ada 4 keadaan, iaitu situasi, iaitu ketika duduk, berdiri, tidur dan mengangkat barang. Semua orang tahu buat benda ni kan. Tapi, betul ke yang kamu buat tu? Kita tengok dekat dalam gambar. Cara duduk yang betul. Okey, postur badan yang betul semasa duduk adalah badan tegak. Okey, bahu relax. Okey, cuba kamu buat. Kalau kamu sedang duduk di atas kerusi sekarang, cuba buat. Badan kamu jangan ke depan. Kalau badan kamu, bahagian atas badan kamu ke depan, itu bermaksud kamu sedang duduk dengan cara yang salah. Postur badan yang betul semasa duduk adalah badan tegak. Okey. Tegak seperti saya buat ni. Tegak. Bukannya ke depan. Kalau kamu ke depan macam ni, kamu dah jadi macam si bongkok. Tahu si bongkok? Tak tahu, tanya mak ayah kamu. Okey, kemudian kita lihat cara berdiri yang betul. Okey, dekat gambar ni. Okey, tadi ini cara duduk yang betul, postur dia. Ini cara duduk yang salah, postur dia. Kamu perlu buat yang ini. Cara berdiri yang betul adalah berdiri tegak. Okey. Okey, kepala mestilah lurus sama dengan kaki berdiri. Bukannya kamu ke hadapan. Kalau kepala kamu berat ke hadapan, kamu berjalan kepala berat ke hadapan, itu adalah cara berdiri yang salah. Cara berdiri yang betul adalah tegak. Kamu tengok macam askar-askar kan, ketika kemerdekaan, dia berdiri macam mana nyanyi lagu negaraku. Tegak badan dia kan. Itulah cara berdiri yang betul. Seterusnya kita pergi kepada cara tidur. Cara tidur ni, ini adalah cara tidur yang betul. Secara mengiring. Okey? Bukannya secara terlentang. Ramai di antara kita suka tidur secara terlentang. Cara terlentang ni tidak berapa elok kerana dia mempengaruhi postur badan kamu. Kamu tengok bila tidur terlentang, kepala dekat atas, badan dekat bawah, kaki pun kadang-kadang tidur tak lurus. Okey, tulang kamu ni, dia akan mempengaruhi tulang kamu. Sebab tu, ramai orang berjalan ke hadapan membongkok sebab kedudukan tulang tidak sama. Apabila kamu tidur secara mengiring, badan kamu, tulang dia sama rata kedudukan dia. Jelas? Okey. Tidur mengiring juga bagi orang Islam adalah sunnah. Sunnah tu apa? Perkara yang digalakkan, diharuskan untuk diamalkan. Tidurlah mengiring, menghadap ke kanan. Okey. Jangan ke kiri. Kalau dah tidur mengiring tu dah bagus dah. Tapi menghadap ke sebelah kanan. Okey, kemudian kita pergi kepada cara mengangkat barang. Okey, postur badan yang betul semasa angkat barang. Jangan main angkat sebarang ya, nanti kamu akan lama-lama kamu boleh sakit di bahagian pinggang. Okey, cara angkat barang yang betul adalah seperti ini. Mencangkung dahulu, pegang barang tu, berdiri. Okey. Itu cara angkat barang yang betul. Jangan kamu tundukkan badan kamu seperti kamu sedang rukuk, angkat barang tu. Kenapa? Bahaya dia di bahagian belakang badan kamu, di bahagian pinggang kamu. Kalau kamu sentiasa buat seperti ini, gaya seperti yang saya tunjuk menggunakan mouse ini, lama-lama kamu akan sakit pinggang. Kamu akan mudah, apabila sakit pinggang apa jadi? Kamu akan jalan membongkok lah. Kita tak nak kamu berjalan seperti si bongkok. Orang yang bongkok ni kurang handsome sikit lah.
Okey, nak berjalan perlu berjalan cara berdiri, perlulah berdiri cara yang betul, tegak. Barulah kamu nampak handsome. Yang lelaki, yang perempuan barulah nampak cantik. Janganlah kamu membungkuk. Faham? Okey. Itu saja untuk penjelasan bagi hari ini, bagi subjek ini untuk hari ini. Okey. Saya nak kamu faham betul-betul. Tadi kita belajar ada 3, iaitu postur, rehat dan tidur. Apa itu postur? Okey. Untuk menambahkan lagi, menguatkan lagi ingatan kamu, sekarang saya akan bagi kamu tugasan. Tugasannya adalah kamu tengok balik video ini, pergi kepada nota yang saya berikan tadi. Okey, salin nota ini di dalam buku tulis. Salin dalam buku tulis, garis 1, nombor 1. Okey. Apakah itu maksud postur? Okey, salin semuanya. Okey, salin semuanya ni di bahagian ni. Salin. Salin ni apa itu postur? Postur bermaksud bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Dah salin ini, salin pula maksud rehat. Apa itu maksud rehat? Tengok maksud rehat. Okey. Okey, rehat bermaksud berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Salin dalam buku tulis kamu. Kemudian, okey, tidur. Okey, salin. Salin ini. Apa itu maksud tidur? Tidur bermaksud melelapkan mata dan merehatkan badan. Itu sahaja tugasan daripada saya. Kenapa kita perlu menyalin? Supaya kamu lebih ingat. Kalau kamu tengok video saja, kamu akan lupa. Jadi, sila salin nota di dalam video ini dan siapkan. Saya akan semak apabila kita balik ke sekolah nanti. Salin di dalam buku pendidikan kesihatan. Itu saja daripada saya, Cikgu Farhan. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.